Saya sayang mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Ra, Ido. I love you, Ma. I love you too, Ra. Okay, bye, Ma. Bye, Ra. Saya sayang mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Lihat orang jahat. Iya. Berani-berani. Semangat, Ra. Jangan penakut. Dah ada takut sudah ada apa yang oke-oke aja. Kalau kadang tidak takut. Bye, Ma. Saya. Bye, Ra. Ra, kuat, Ra. Semangat, Ra. Sayang cinta rindu, Ma. I love you. I love you too, Ra. Sayang cinta lindu. Mari kita borak. Dalam kejadian 16 Julai lalu, Zara Khairana dilaporkan jatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sekolahnya. Dia disahkan meninggal dunia keesokannya di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. I do agree bila sesuatu kes itu mendapat perhatian publik, barulah prosesnya laju, barulah pihak berkuasa nak tunjuk semangat untuk menjalankan siasatan dan sebagainya. Hampir sebulan kita menunggu, masih tak ada jawapan. Sesiapa yang tampil pun masih tak boleh dipercayai. Sehingga kini kita menunggu depan phone, depan komputer, depan TV, masih tak ada jawapan. Pada malam 16 Julai, sebuah sekolah berasrama di Papar, Sabah. Sunyi, gelap. Hanya bunyi kipas dan dengusan tidur pelajar. Tapi di satu sudut, sesuatu berlaku. Zara Khairana, 13 tahun, tingkatan 1. Beberapa minit sebelum tengah malam, dia ditemui terbaring parah di kawasan bawah bangunan asrama tingkat 3. Macam mana dia boleh ada kat situ kan? Ada yang kata dia jatuh sendiri. Ada yang berbisik ada seseorang di situ malam tu. Tapi semua tu masih teka-teki. 17 Julai, awal pagi, Zara meninggal dunia di hospital. Lepas tu media sosial meletup. Teori demi teori pun keluar. Cakap mesin basuh lah. Ada teori yang kita dapat detail daripada diary. Ada juga daripada tekanan belajar. Ada yang sampai cakap Zara, adik Zara, arwah Zara bunuh diri. Tapi dalam dunia penyiasatan, andaian tanpa bukti hanyalah cerita kosong. Siapa namanya? Mana? Ma, jangan sebut, Ma. Kamu di sini. Ma tu, Ma. Yang kan kalau lama semalam dengan ngam-ngam tu nama malam itu tiba-tiba si Yasmin kena panggil Ma pergi tempat kelas diorang. Ma tu, Ma, aja kena ya hampir kena touch Ma semalam. Sebab tak kena panggil. Saya nak kena panggil, Ma. Dia sudah rupanya, mana ada orang berani touch. Kalau ia kena touch, dia sudah berani. Yasmin, dia sudah berani. Enggak, Ma. Lama tu si Yasmin tu menangis, Ma. Tidak kuat dia ya? Mestilah seramai-ramai itu sore seorang-seorang. Lepas tu nak jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Sekarang ni kenyataan rasmi pun dah keluar. Dan antara poin-poin penting dia adalah Zara Khairana meninggal pada 17 Julai 2025 di kawasan asrama sekolah. Keluarga anggap ni tragedi besar. Poin yang pertama. Kedua, keluarga yakin Zara bukan bunuh diri, tapi ada unsur jenayah. Mereka serah pada polis untuk siasat. Dari 17 sehingga 27 Julai, keluarga tak dapat langsung info daripada polis dan rasa macam kes Zara ni langsung tak disiasat. 28 Julai pula, polis Sabah cakap siasatan sedang berjalan. 31 Julai, polis umum 60 orang dah dipanggil beri keterangan. Dan 30 Julai, keluarga buat laporan tambahan. Ada rakaman telefon Zara cerita dia kena ganggu, buli oleh pelajar sini. Ada ancaman serius dari seorang pelajar dikenali sebagai KM. So voice over yang korang dengar sebelum ni tadi adalah itulah rakaman suaranya. Siapa namanya? Mana? Ma, jangan sebut, Ma. Kamu di sini. Banyak spekulasi, teori apa yang berlaku kepada arwah Zara Khairana. Tapi korang tahu ada satu kes buli sekolah agama juga yang hampir sama dengan kes Zara. Kes buli yang berlaku pada 2004. Beliau bernama Farid Ibrahim. Kes Farid Ibrahim sama juga
iaitu kes buli yang sebenarnya berterusan sehinggalah satu hari berlakunya keganasan yang melampaui sehingga menyebabkan arwah Farid meninggal dunia. Situasi untuk Farid Ibrahim pula, beliau diminta untuk meminjamkan cerik beliau kepada geng Form 5, tapi mangsa Farid tak nak pada mulanya sehinggalah satu masa tu dia bagi cerik tu kepada Form 5 dan mengeluarkan satu perkataan. Korang Form 5 ni tak tidur lagi ya? Perkataan yang dilontarkan oleh Farid Ibrahim tu ke semua geng Form 5 masuk ke dalam bilik dia dan melakukan keganasan. Antara keganasan yang disebutkan dalam artikel, beliau ditendang dengan kasut bola, beliau ditolak, dipukul dan akhirnya ditolak hingga jatuh ke lantai semen yang menyebabkan beliau tidak sedarkan diri. Korang ingat ya, setiap pembuli dia ada satu survival instinct sebab mereka selalunya membuli tapi tidak berniat untuk membunuh. So bila kita sebagai pembuli contohnya dan kita telah melakukan sesuatu yang agak mengejutkan seperti membunuh orang, membuatkan orang tidak sedar, secara langsung kita akan merasa panik. Dan bila kita merasa panik, hal yang dilakukan oleh sekumpulan suspek ini, mereka cuba untuk menghapuskan bukti. Dan cara mereka untuk hapuskan bukti adalah mereka menukar pakaian Farid Ibrahim, bawa Farid Ibrahim ke dalam tandas dan berniat untuk menunjukkan bahawa Farid Ibrahim tidak sedar diri disebabkan jatuh di lantai tandas ataupun tergelincir. Ini adalah cara untuk hapuskan bukti dan kita panggil ni sebagai survival instinct sebagai seorang pembuli. Tapi untuk kes Farid Ibrahim ni berjaya dipatahkan pemalsuan situasi itu dengan bantuan bedah siasat hasil daripada forensik mendapati bahawa Farid Ibrahim tergelincir di tandas dan menyebabkan dia tidak sedar diri dan meninggal agak tidak relevan dengan kesan kecederaan yang Farid Ibrahim terima. Bila kita tengok kes Zara dan Farid Ibrahim, nampak macam dua cerita berbeza. Tapi kalau kita tarik benang merah dia, sebenarnya pola dia hampir sama. Mula-mula, ia cuma buli kecil-kecilan. Ejek sindir, mungkin gurauan yang kononnya tak menyakitkan hati. Tapi lama-lama, gurauan itu jadi racun. Dalam kes Zara, racun tu bertukar jadi dendam. Dalam kes Farid, ia jadi pentas tunjuk kuasa. Lepas tu, buli ni mula naik level. Daripada kata-kata jadi tangan yang menghayun, kaki yang menghentak dan di sinilah nyawa mula jadi taruhan. Korang dengar ni, voice yang Zara katakan cubaan ataupun ugutan daripada sini-sini dia kepada Zara. Mak, dah takut dah jumpa kakak dia masih lagi. Apa jangan itu nak. Kalau dia dah minta tolong pada orang ni kan, saya akan tanyakan dekat adik. Dia tolongkan dekat adiknya. So kalau tanyakan dekat pihak dia masih lagi tak ada masalah dengan aku. Lepas tu kakak M dia bilang, ya aku masih lagi nak maafkan saudara. Mak, Yung kapadam na mamura, di ba karbi ito eh? belum. Tutulong mo Waktu ni dah dapat. Cuma saya sudah padam. Lepas tu dibuatnya berarti. Ada lagi? Iya. Kalau yang buat juga macam mana? Itu yang pernah bilang. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni ya. Kalau yang buat lah apa yang jadi? Korang kena ingat, sebagai pembuli, bila kita nak membuli, langsung tak ada niat nak membunuh. Disebabkan itulah, bila kita tahu mangsa yang kita buli tu tidak sedarkan diri, akan terjadinya panik. Bila terjadinya panik, kita akan cuba sedaya upaya untuk menghapuskan bukti dan dipanggil survival instinct. Kemungkinan benda ini berlaku juga pada Zara disebabkan ibunya pernah mengatakan ada kesan lebam di belakang Zara yang menunjukkan bukan kesan daripada jatuh daripada tingkat 3. And korang pun kena tahu juga, dakwaan Zara jatuh daripada tingkat 3, dakwaan daripada siapa? Buktinya di mana? Siapa saksi mata yang nampak Zara jatuh? Ia hanyalah sekadar dakwaan. Cuma yang menyelesaikan kes Farid Ibrahim ni, ada bedah siasat dilakukan. Manakala dalam kes Zara, bedah siasat tak dilakukan. Disebabkan itulah kita masih tertanya-tanya. Ada juga yang cakap yang Ibu Zara ni disuruh untuk senyap, untuk tak viralkan hal-hal seperti ini. Ada juga yang mengatakan trauma pada masa itu dan langsung tidak tahu membuat keputusan yang macam mana. Tapi silapnya di sini memang tak ada bedah siasat. Bila tak ada bedah siasat, kita tak tahu apa yang tengah berlaku. Sama macam kes Farid tu. Bila ada bedah siasat, barulah kita tahu kes Farid sebenarnya dia tak terjatuh pun dekat tandas. Tapi dia mengalami beberapa kecederaan hasil daripada forensik. So itu yang kita perlukan sekarang ni.
Proses bedah siasat otopsi telah selesai sekitar jam 7.30 malam pada 10 Ogos 2025. Mayat Zara dikeluarkan daripada Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I pada kira-kira jam 9.30 malam dan persediaan untuk pengembubian semula dijalankan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Ubi, Kampung Mesapol, Sepitang. Sepanjang hari itu, beratus rakyat menunggu di luar hospital. Ada yang tidak berganjak sejak awal pagi, berpanas dan berteduh di bawah hujan, menunjukkan betapa besarnya harapan mereka untuk kepastian dan keadilan. Jujur saya katakan dengan semua rakyat Malaysia ataupun yang melihat video ni, saya menangis bila meneliti setiap perjalanan kematian arwah Zara dan betapa sedihnya sebagai seorang ibu kehilangan seorang anak yang baru saja melangkah ke dunia persekolahan. Hari ini kita telah menyaksikan satu bab yang menyayat hati dalam perjuangan menuntut keadilan. Ribuan insan berpanas, berhujan, sabar menanti hadir di Hospital Queen Elizabeth serta pusara Zara Khairina. Penuh harapan dan solidariti. Mereka tidak meminta apa-apa kecuali kebenaran dan penjelasan yang tulus. Berjuta orang kini tahu tentang kejadian Zara dan kita pasti ingin tahu apa amalan arwah Zara Khairina. Zara bukan sekadar nama, dia adalah harapan, suara yang tak berakhir dan peringatan bahawa setiap nyawa remaja kita berharga. Biarlah keadilan menjadi cermin kita, terbuka, jujur dan penuh belas kasihan. Sambung perjuangan demi Zara, demi semua anak-anak yang menunggu dunia lebih adil, demi kita semua. Dalam masa sebulan ni, anak saya selalu minta kek batik. Jadi saya sediakan kek batik tu dalam 2-3 kontainer. Satu untuk anak saya, satu untuk kawan-kawannya dan rakan-rakan sebiliknya. Dan dalam sebulan ni, anak selalu nak makan di kedai. Tu yang dia mau hasil tangan mamaknya jugalah. Kalau yang di rumah ni dia mau makan kek batik. Sebenarnya pada hari Ahad tu anak saya sebelum ke asrama dia masak roti telur. Itu makanan terakhirnya yang dia masak di rumah saya ni dan saya. Tergamaknya kamu, siapapun kamu itu, tergamaknya kamu. Hari ini jatuh air mata seorang ibu yang sayang pada satu-satunya anak tunggal. Hari ini kita saksikan keadilan untuk Zara Khairina. Sayang cinta Lindo, I love you. I love you too, Rap. Sayang cinta Lindo. Siasatan awal Bukit Aman mendapati pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir berkemungkinan mangsa buli. Ada keterangan-keterangan yang timbul hasil siasatan task force yang menjurus ke arah buli. Di mana ia berlaku? Bagaimana ia berlaku? Punca sebenar kematian. Dan sama ada terdapat unsur-unsur jenayah yang terlibat. Masih jadi tanda tanya, bagaimana tragedi ini sebenarnya berlaku? Kes Zara terus mengundang rasa ingin tahu. Malah setiap perkembangan terbaru membuatkan misteri ini semakin dalam. Dari awal penemuan hinggalah laporan terkini, ramai yang masih menunggu jawapan. Adakah kebenaran akan akhirnya terungkap atau ia akan terus menjadi teka-teki yang membelenggu? Kita dah hampir ke klimaks. Mak, kan apa ni ada 2 orang Mak yang nak satu sama ni. Yang apa namanya ni kakak si itu dah sudah berbaik namanya ya bilang biarlah tu saja benda yang lepas jangan dikenang. Yang kakak depan ni pos hati. Apa pun yang kakak satu tu lah. Entah ya sama-sama nak tahu. Apa pun saya marah kau orang.
Nggak tahu, tiba-tiba. Tapi yang kakak lagi nato yang kakak si itu, okey. Sudah dengan Zara, Maya bilang, habisnya biar Jatna tuh bisa berdamai, ya okey. Sudah dengan Zara, kalau dia jumpa-jumpa ya senyum macam biasa, macam ni. Melihat kepada corak ini, Zara sering menyebut seniornya yang bernama Kak Dedeng, Ketua Dom, Kak C dan terutama sekali Kak M. Dan kita pun dah diperlihatkan oleh netizen wajah individu ini, namun masih kabur dan tak tahu sejauh mana motif individu ini. Ada yang kata mereka membentuk sebuah kroni dalam asrama, dipanggil sebagai Circle 19. Tapi melihat pada hal terjadi pada Yasmin yang diceritakan oleh arwah Zara, jelas pembulian ini membentuk satu kumpulan yang besar. Apabila Yasmin dipanggil ketika kelas untuk berjumpa ke semua senior dan adik Yasmin dikelilingi mereka ini, kita kena ingat Yasmin dipanggil pun atas dasar Yasmin dituduh mengatakan pelajar senior ini belagak sini. Mari kita dengar balik rakaman arwah. Si Yasmin tu menangis-nangis, Mak. Tidak kuat juga ya? Mestilah seramai-ramai itu saya seorang-seorang. Lepas tu pernah jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, Kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Pasal? Saya dengar kau dari kau. Lain. Ya pasal apa ni ya kena fitnah gara-gara ia bilang yang apa ni ya kena fitnah yang ia ni bilang Kakak Minas tu sok-sok sini. Penontonku sekalian, suspek dah ada, mangsa yang terlibat dalam buli ada, pengesahan unsur buli pun dah diberitahu, ugutan dah ada, bukti rakaman dan lukis pola. Kenapa lama sungguh gambaran ini nak dibingkaikan? Jawapannya adalah mengapa pada mulanya tak buat berdasar dan siapa menghalang agar ianya dibuat. Pegawai penyiasat tidak membuat permohonan untuk postmortem insiden pertama itu. Itu jelas dalam siasatan task force. Dan saya memberi jaminan tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai penyiasat dan juga ketua bahagian dia kerana tiada penilaian. Himpunan besar sudah mula tercetus. Api kemarahan rakyat kian marak, seakan suka lagi untuk dipadam. Nama Zara Khairina kini bukan lagi sekadar satu tragedi, tetapi sudah menjadi simbol kebangkitan orang ramai yang menuntut jawapan. Dapat sakit. Kamu orang sabar. Orang sabar. Okey, kita nak tuntut keadilan saja. Betul. Saja kita nak. Justice for! Justice for! Justice for! Takbir! Takbir! Justice for! Takbir! Kanina justice for Zara Khairina. I may be from Singapore, but my blood and Lampar boy. When I see what happened to Zara, go school, supposed to learn, supposed to grow, supposed to dream. And now what happened? You think because she's young, because family not powerful, can sweep under carpet? Lampar, justice don't see race, justice don't see border. Kalau FYP ini lewat di salah satu suspek, dia semua mau bilang berantem lu sama gue. Demi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. My 13-year-old sister from Malaysia has just died. Bullying is haram. Wallahi, fear Allah. And now our sister is gone. Wallahi, fear Allah and His punishment. May Allah grant our sisters the highest rank in Jannah. Say amin. Perhatian kini terarah kepada mereka yang sepatutnya menjadi benteng kebenaran. Institusi politik, pihak polis, pihak hospital dan pihak media. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Apabila jawapan lambat diberikan, apabila penjelasan bercanggah,
Maka rakyat mulalah persoalkan, adakah wujud campur tangan politik? Adakah polis benar-benar menjalankan tugas dengan telus? Adakah pihak hospital melakukan tugas dengan SOP dan etika? Satu demi satu persoalan ini timbul. Di ruang maya, rakyat pun mulalah menulis. Kalau institusi tertinggi pun tidak mampu memberi jawapan, kepada siapa lagi harus kita percaya? Kita tangkap seorang guru, Tan Sri Pertua, guru bahasa Inggeris yang buat konten TikTok bahawa adik Zara ini dibunuh dengan cara dimasuk dalam washing machine. Dan bila kita soal siasat, kenapa mesti buat begitu? Saya nak buat konten saja, katanya. Bayangkan, seorang guru cerdik akal pun terperangkap dalam nafsu view sehingga membuat spekulasi tanpa unsur bukti dan berani pula tu tunjukkan muka. Baru-baru ni seorang doktor patologi palsu ditangkap juga kerana mengeluarkan spekulasi hasil bedah siasat dan kononnya berada dalam bilik bedah siasat. Nombor satu, budak ini direndam dengan seketika ataupun dua dibenam dengan seketika. Itu adalah yang kami telah siasatlah, yang kami telah lihat, tetapi bukan di dalam washing machine. Sejauh mana seorang manusia pergi mendapatkan views? Demi agenda apa? Promote diri, promote perniagaan atau personal branding? Kalau betul pun rakyat kurang percaya pada institusi kita sekarang, adakah ia menjadi sebab kita perlu percaya pada manusia konten ini? Siapa sangka tragedi di bangunan asrama sekolah boleh membuka tirai gelap. 5 remaja, semua di bawah umur, kini bakal didakwa atas tuduhan buli. Namun, adakah ini kebenaran penuh di sebalik kematian Zara Khairina? Kita bongkar kisah di sebalik tuduhan ini. Bayangkan, kita semua berada di dalam gelanggang mahkamah, mendengar dengan tegang Peguam Allahyarham Zara mengeluarkan kenyataan, tarikh dan lokasi pertuduhan. Pada pagi Rabu 20 Ogos 2025, 5 remaja perempuan dihadapkan ke Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu. Semua hadir mengikut pertuduhan di bawah Seksyen 507C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan. Dibaca bersama Seksyen 34 atas dakwaan menggunakan perkataan mencela terhadap Zara Khairina. Dan butiran kesalahan ini adalah pertuduhan berkisar kepada penggunaan komunikasi berupa ancaman, penghinaan atau kata-kata kesat antara jam 10 hingga 11 malam pada 15 Julai 2025 di blok asrama Rabiatul Adawiyah Dom A36 SMK Tun Datuk Mustafa, Papar, Sabah. Penonton sekalian, sekarang hero dah muncul. Kalau kita tengok dalam movie kan, ini pengenalan kepada satu sosok yang akan membantu merumitkan lagi kes ini. Dan kelihatan peguam iaitu Datuk Ram Singh, peguam yang seringkali terlibat dalam kes berprofil tinggi, mewakili tertuduh yang pertama. Kita takkan tahu apa motif Datuk Seri Ram Singh masuk dan terlibat dalam kes ni. Tapi yang kita tahu, dia adalah seorang peguam kanan terkemuka di Sabah. Terkenal kerana sering mengambil alih kes-kes berprofil tinggi dan melibatkan isu sensitif. Adakah itu merupakan gerakan beliau disebabkan kes Zara ni agak sensitif? Dan lebih mengejutkan lagi, beliau menyatakan beliau mengambil suspek sebagai kes dengan pro bono. Bermaksud dia mengambil kes secara percuma. Pertuduhan telah dibacakan. Pengakuan tidak mengaku salah. Tidak mengaku salah, itu kami boleh report. Boleh. Next mention tidak boleh dedahkan. Tidak boleh dedahkan. For next mention saya tak ingatlah bila tanya macam ni. Okey, sorry. 25 September. 25 September, diorang bebas jaminan. Ya, dengan jaminan. Berapa
RM5,000 dengan RM1,000 deposited seorang penjamin. Sebagai seorang rakyat yang nak keadilan untuk adik Zara kita, semua informasi ni seolah-olah buat kita menggigit bibir. Sinar kemenangan buat Allahyarham Zara agak samar. Dengan rakyat buat spekulasi laju ditangkap, tapi tidak untuk pelaku adik Zara. Dengan jawapan dan perangai menteri yang tak baca hati kita, sehingga melaungkan selamat hari jadi PMX ketika dia merupakan highlight dan sepatutnya bersama kita berenang dalam kesedihan ini. Dengan muncul sosok yang handal, cuba pula bantu suspek, tapi bukan Allahyarham Zara, intan kita. Dengan ramai cuba menunggang ke atas pemergian Zara demi kesenangan, demi tontonan mereka. Siapa yang betul-betul peduli? Siapa yang betul-betul ada hingga ke hujung bab? Ada juga yang cuba tunggang demi politik, menggunakan pemergian adik kita demi kelebihan dalam kempen tak lama lagi. Bagaimanalah rupa kemerdekaan kita tak lama lagi. Tapi rasanya bukan itu kita soalkan. Tugas kita belum selesai. Desak tetap desak, biar sesak dan sesak, agar kita dapat menyembuh hati Ibu Zara yang sedang sebab. Kita lihat kes adik Zara. Dah viral, dah ada protes. Baru ada keberanian untuk tukar pengetua dan warden. Persoalan saya, kenapa lambat sangat? Kenapa perlu tunggu 2 ke 3 minggu baru nak ambil tindakan? Saya tanya lagi sekali. Dah viral, baru nak tukar polis penyiasat, baru nak buat postmortem. Bayangkan ibu bapa yang sedang melihat di luar sana, yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah berasrama penuh dengan harapannya tinggi. SPP adalah tempat terbaik untuk saya membebaskan keluarga saya daripada belenggu kemiskinan. Mereka melihat, tetapi mereka akan ingat, mungkin anak saya dibuli. Kalau tak viral, takkan ada tindakan. Puluhan ribu lagi kes buli di luar sana yang tak dapat liputan media yang luas. Bagaimana pula tentang mereka, nasib mereka? Pergi berguru, tidak terbisa kerja yang sia. Dari kecil diasuh guru agar dewasa menjadi manusia.